Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi ini dapat lagi kita bersama-sama untuk bincang tentang kuliah subuh kita. Semoga ianya dapat memberi manfaatlah kepada abah dan kita semualah. Baik. Sebagai mukaddimah, hari ini kita akan bincang surah At-Tahrim ayat ayat 5 hingga ayat 8. Baik, sebelum tu sebagai mukaddimahnya abah ingin memberi peringatan bahawasanya kita semua ini suatu masa sama ada dekat ataupun jauh akan merasai mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang hidup, za'iqatul maut, pasti akan merasai mati. Jadi kita semua satu masa sama ada dekat ataupun lambat lagi, tapi pastinya kita akan mati. Apa tu? Wa innama tuwaffawna ujurakum. Sesungguhnya akan disempurnakan ujurakum, balasan kepada kamu semua, iaitu amalan-amalan yang kita lakukan hari ini ialah yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Itulah. Baik, faman zuhziha 'anil nar. Sesiapa yang dijauh daripada api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan dalam surga, faqad faz, maka golongan inilah golongan yang berjaya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidak adalah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan-kesenangan yang sekejap saja, kesenangan-kesenangan yang tidak kekal. Ghurur ni maksudnya kalau kita berharap sangat kesenangan dunia ni, dia akan menyimpan, dia tak akan sampai kepada satu matlamat hidup kita, dia tidak kekal. Jadi kena berhati-hatilah. Setiap orang kita dalam kehidupan kita tu, kita kena fikir setiap hari bahawasanya satu masa kelak aku akan tinggal dunia dan aku akan tinggal segala-galanya yang aku cari hari ni. Berapa banyak harta yang kita ada di dunia hari ni, dia merupakan ghurur, maksudnya akan lenyap satu masa kelak. Apabila kita mati je, benda ni pun akan lenyap daripada kita, akan diwarisi oleh orang lain. Jadi dengan sebab tu, cara kita nak mendapat harta dunia ni mestilah cara yang betul, supaya kita tinggal pada orang lain tu benda-benda yang halal. Kalau kita tinggal harta yang tak halal, dia akan memberi kesan dalam kehidupan kita di dalam kubur dan di hari akhirat kelak. Sebab orang guna, anak beranak kita guna harta-harta yang tak halal tu, dia akan memberi kesan kepada kehidupan kita di alam barzah nanti. Tu je kena ingatlah semua. Baik, kita pergi kepada surah At-Tahrim tu. Ayat baik, di sini ayat ini menjelaskan kepada kita, memberi peringatan kepada kita supaya jaga diri kita ni, dan jaga ahli keluarga, jaga kaum kerabat, dan jaga masyarakat seluruhnya sejauh mana yang termampulah. Kalau kita mampu jaga diri kita, kita jaga diri kita. Selebihnya jaga ahli keluarga kita. Selebih lagi jaga kaum kerabat kita. Selebih lagi jaga masyarakat kita. Dan selebih lagi jagalah seberapa banyak yang kita mampu. Jaga apa tu? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai mereka-mereka yang beriman. Wahai mereka-mereka beriman. Kitalah beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ku anfusakum. Jagalah diri kamu. Wa ahlikum. Dan ahli keluarga kamu naran, daripada api neraka. Kena jaga. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya an-nasu wal hijarah, yang terdiri daripada manusia, wal hijarah, dan batu-batu. Alaiha malaikatun ghilazun, di atasnya ya penjaga neraka itu ialah malaikah, para malaikat ghilaz, yang sangat keras, syidadun, yang sangat tegas. La ya'sunallah, dan mereka tidak akan menderhaka kepada Allah, ma amarahun, apa yang diperintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang disuruh kepada mereka. Baik, cerita dia macam ni. Yang pertama, ayat ni menegaskan bahawasanya kita semua kena jaga diri kita ni. Kena jaga keselamatan kita daripada api neraka. Ini peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana satu masa kelak kita mati dan akan dibangkitkan dan akan pergi kepada mahsyar, dan di masa itu kita akan dibahagikan kepada ahli syurga dan kepada ahli neraka.
Jadi tak ada tempat yang ketiga di sana nanti. Sama ada syurga ataupun neraka. Dua malam lepas, Abah dah cerita dah. Dalam surah Az-Zumar tu, berbondong-bondong manusia dihalau ke neraka dan berbondong-bondong manusia akan dibawa ke syurga. Jadi, ada kesinambungannya ayat ni. Allah Subhanahu Wa Taala memberi peringatan kepada kita tentang keadaan neraka itu sendiri yang terdiri daripada manusia-manusia dan batu-batu je dalam tu. Ada bahan bakarnya manusia dan batu-batu. Dia akan menyala tak berhenti-henti. Lepas tu yang kita takutnya alaiha malaikah, yang dijaga oleh para malaikat ghilazun syidad, yang sangat kerah, yang sangat tegas, la ya'sunallah, dan mereka tak pernah menderhaka kepada Allah ma amarahum, apa yang Allah perintah kepada mereka. Maksudnya di sini para malaikat ni hak Tuhan suruh dia akan buat. Dia tak akan kasihan belah kepada ahli-ahli neraka yang sedang menderita dalam neraka, yang sedang diazab dalam neraka. Jadi kalau tugas ni kalau diberi kepada manusia, mungkin kita ni rasa kasihan belah. Tengok orang duduk dalam api gelepar, habis sakit apa, mungkin kita bawa keluar ke apa ke. Tapi apabila diberi kepada para malaikat, wa yaf'aluna ma yu'maru, mereka akan buat apa yang Tuhan suruh. Ini yang menakutkan ni. Para malaikat buat, tak ada kasihan belas. Walaupun duduk dalam neraka tu yang kita baca pada malam lepas, khalidina fiha abadah, dia kekal di dalam neraka tu. Bayangkanlah keadaan macam mana. Azab. Dan para malaikat ni tak akan memberi pertolongan. Sebab apa? Sebab Tuhan perintah dia begitu. Jaga neraka, jaga manusia ni supaya dia kekal di dalam azab tu. Jadi di sini na'udzubillahi min zalik. Jadi secara kesedarannya Abah ni nak beri peringatan lah. Hari ni Abah hidup lagi, anak-anak Abah hidup. Satu masa kita akan sampai ke sini dan kita kena bertafakur. Kena sentiasa berfikir supaya kita sentiasa mengingati. Apabila bertemu dengan benda-benda yang Tuhan larang, ingatlah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang yang beriman, jagalah diri kamu, jagalah diri kita sendiri dan ahli keluarga kita sendiri naran daripada api neraka, waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya terdiri daripada manusia dan batu-batu. Kena ingat. Lepas tu alaiha malaikah, yang jaga neraka itu ialah para malaikat ghilazun syidad, yang sangat tegas, yang sangat kasar. Kita kena ingat tu. Kalau dijaga oleh manusia, mungkin manusia ni ada kasihan belah, tetapi dijaga oleh malaikat tak ada kasihan belah. La ya'sunallah, Tuhan tegas awal, mereka tidak menderhaka kepada Allah. Maksudnya di sini mereka tak akan beri mereka tak akan lakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'maru, mereka akan melakukan apa yang diperintahkan. Yang diperintahkan di situ ialah jaga ahli-ahli neraka ini supaya mereka tak lari keluar ke apa. Memang duduk dalam tu lah. Tu kena ingat tu. Baik, ayat yang ke-7. Ya ayyuhalladzina kafaru, wahai mereka-mereka yang mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala, la ta'tadzirul yaum. Hari ini kamu tak boleh nak elak lagi. Tak boleh nak lari lagi. Apa tu? Innama tujzauna ma kuntum ta'lamun. Sesungguhnya pembalasan ini ialah pembalasan daripada apa yang telah kamu lakukan di hari hidup hari itu. Abah ulang balik. Di samping Allah Subhanahu Taala cerita dalam keadaan neraka begitu-begitu itu tu. Azabnya dijaga oleh para malaikatnya. Ayat yang ke-7 menegaskan ya ayyuhalladzina kafaru, wahai mereka-mereka yang engkar akan Allah Subhanahu Wa Taala, yang berani langgar perintah Allah, yakin tak yakin betul ke hari akhirat ni ada tak ada, maksudnya dia engkarlah. La ta'tadzirul yaum, hari ini kamu tak boleh nak uzur lagi, nak mengelak lagi, nak memberi alasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tu? Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya pembalasan hari ini ialah dengan apa yang telah kamu lakukan semasa kamu hidup di dunia hari itu. Itu pembalasan. Jadi pembalasan Allah Subhanahu Wa Taala ni adil, tersangat adil. Tuhan tak balas perkara-perkara yang kita tak buat. Pembalasan Allah berdasarkan selain daripada Allah Maha mengetahui, tapi cukup bukti di sisi kanan kita ni ada para malaikat yang catatkan amalan kita. Jadi pembalasan sama ada kepada golongan neraka ataupun golongan syurga
semuanya berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang jelas. Satunya Alkitab. Kita setiap orang ni ada diary. Daripada kita lahir sampai kita mati ada satu diary baik. Daripada kita lahir sampai kita mati ada satu diary jahat. Jadi benda tu lah, dalam tu ada semua belet kecil besar. Setiap benda ada semua dalam tu. Kita tidur, kita bangun, kita berjalan, berapa langkah kita hari ni, berapa ribu perkataan yang kita ucapkan hari ni, semuanya ada dalam diary kita, ada dalam kitab kita, yang mana di pada masa nanti benda ni lah yang akan diserahkan kepada kita. Baca balik. Faham tak? Jadi tak boleh nak tahu, ya Allah aku tak lakukan benda ni, tak boleh. Ni ada dalam ni. Tak time mereka pukul berapa, hari apa, bila, semuanya lengkap dalam tu. Jadi sekarang ni kita fikir, boleh ke begitu? Boleh ke malaikat buat gitu? Tak ada masalah, boleh. Kita hari ni pun terbukti dengan kemajuan teknologi hari ni, boleh merakan apa yang kita buat hari ni. Manusia boleh buat dah sikit-sikit. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi malaikat yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu Wa Taala lagi boleh. Makna catatan-catatan yang dibuat oleh malaikat itu sangat detail dan kita tak boleh nak mengelak. Sebab tu Tuhan kata, ya ayyuhalladzina kafaru, wahai mereka-mereka yang engkar akan Allah Subhanahu Wa Taala, la ta'tazirul yaum, hari ni kamu tak boleh nak mengelak dah. Tak boleh nak mengelak dah. Innama tujzauna, sesungguhnya pembalasan ini ma kuntum ta'malu, mengikuti, merupakan balasan apa yang telah kamu lakukan semasa kamu hidup hari itu. Boleh bi? Okey. Atas sebab itulah, maka dalam ayat yang ke-8 tu, tengok tu Allah Subhanahu Wa Taala memberi peringatan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka-mereka yang beriman, tubu ilallah, kembalilah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat nasuha, iaitu taubat yang betul-betul. Taubat nasuha ni kita je tahu. Sejauh mana keikhlasan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang dikatakan taubat nasuha. Ada juga orang bertaubat tapi dia tak yakin dengan taubat dia. Dia main-main apa. Sebab itulah taubat nasuha ni memang kita lahir daripada hati kita yang kita sedar, kalau aku lakukan benda jahat, resikonya aku akan berhadapan dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bertaubatlah. Bertaubat atas dasar kesedaran, bukan bertaubat ikut-ikut orang bertaubat kita bertaubat. Betul juga gitu pun betul. Tapi yang sebenarnya taubat yang lahir daripada hati kecil kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka-mereka yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah, taubatan nasuha, iaitu dengan satu taubat yang sungguh-sungguh. Taubat yang sebenar-benar taubat. Apa tu? Asa rabbukum, mudah-mudahan Tuhan kamu, an yukaffira ankum sayyi'atikum, menutup, menghapuskan daripada kamu sayyi'atikum, kejahatan-kejahatan kamu. Inilah penting ni. Ini ayat Al-Quran . Bapa kamu bertaubat tu, asa rabbukum, dengan taubat itu asa rabbukum, mudah-mudahan Tuhan kamu, an yukaffira, bahawasanya dia yukaffira, menutup, menghapuskan balik, ankum, daripada kamu, sayyi'atikum, kejahatan yang telah kamu buat. Itu paling penting tu. Maknanya dalam kehidupan kita hari ini, sebelum kita mati, andai kata kita banyak istighfar, banyak bertaubat kepada Allah dan tak mengulangi lagi tabiat buruk, kejahatan tu kita tak ulang lagi, maka insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala yukaffir, dia hapuskan. Maknanya kita balik pada Allah di pada masa nanti dalam keadaan kitab catatan kita comel lah. Boleh tak? Maknanya benda tu ada kejahatan tu, tapi dengan sebab istighfar kita banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tak mengulangi lagi kesilapan tu, Tuhan hapuslah.